10. Kuang kuang kuang. 7. Confident 8 pula. Dah betul lah tu tadi. Senang nak ingat. 6 campur 1. 6 dari Khadijah, 1 dari Maria Qibtiyah. Maria the Copt. Dia macam ada siaran ulangan. Ingat tak Nabi Ibrahim kahwin dengan Copt, seorang Qibtiyah? Nabi Ibrahim kahwin dengan Qibtiyah. Siapa Qibtiyah tu? Hajar. Ingat tak seorang Qibtiyah? Nabi akan ulang sejarah tu. Dan sebab itu bila Nabi kahwin dengan Maria ni, anak dia akan keluar lelaki. Agak-agak apa nama anak tu? Sebab dia ulangan cerita sebenarnya. Nabi Ibrahim kahwin dengan Qibtiyah, akan dapat Ismail. Sekarang Nabi Muhammad kahwin dengan Qibtiyah, anak dia dibubur Nabi Ibrahim. You boleh faham? Cerita yang sama, tema yang lebih kurang sama. 7 anak. Isteri Nabi yang lain semua tak ada anak dengan Nabi. Senang nak ingat. Alhamdulillah. Senang dari segi sejarah lah. Senang nak ingat Aisyah tak pernah beranak. Okay. Kenal Zaid ibn Harithah? Okey, usia Nabi 35 tu kita dah settle lah sebenarnya. Ingat tak masalah Kaabah terbakar, kemudian ada banjir? Sebenarnya cerita dia ni, Kaabah ada kebakaran sikit, tapi dia berjaya padamkan. Tapi bila bakar, dia jadi tak kuat badan dia. Sekali banjir, roboh pula tempat yang terbakar tu. Maka terpaksa bina semula. Sebab itulah yang saya kata umur Nabi 35, Kaabah yang tak sempurna tu. Itu yang terjadi. Okay, so you dah settlekan tu. Saya dah kata pasal tak cukup duit, sebab tu ada kawasan yang namanya Hatim, ataupun juga dipanggil Hijir Ismail. Okay. Kayu. Ada bahagian kayu, ada bahagian batu. Waktu diorang bina umur Nabi 35, majoritinya kayu sebenarnya. Since adik tanya, saya nak ceritalah. Zaman itu dekat Jeddah, Jeddah kat sini. Kalau ini Yaman, ini Oman, ini Mekah ini Madinah. Kalau tak silap saya, Jeddah kat area sini lah, tepi laut Ini Laut Merah ini Laut Merah. Ada satu kapal yang karam, terdampar kat tepi pantai lah. Kapal Rom. Sebab dah rosak kapal tu, maka diorang nak jual lah. Dah memang patah teruk lah kot, rosak, tak boleh buat apa. Diorang kan jual kayunya. Mungkin nak beli bot kecil, nak balik kampung lah kot. Wallahualam. So diorang akan jual kayu-kayu ni. Jual kayu-kayu ni. Waktu itu orang Mekah dapat tahu, kita ada kayu, time yang sama tau, nak bina Kaabah. Dia akan hantar orang pergi beli kayu daripada Jeddah tu, daripada pelabuhan lah. Maka kayu ini akan digunakan untuk pembinaan Kaabah waktu itu. Yang umur Nabi 35 punya binaan tu. Tu binaan nombor 8. Kan ada 10 kali binaan. Yang ke-8, ke-9 Abdullah bin Zubair, ke-10 Hajjaj Ibn Yusuf Al-Thaqafi. Boleh follow since you ask. Okay. Kenapa tahu kenapa Kaabah senang terbakar? Sebenarnya kan cerita Kaabah terbakar ni banyak kali, beberapa kali sebenarnya. Kenapa Kaabah senang terbakar? Senang je. Sebab diorang suka bubur lampu dekat Kaabah, orang nak beribadah. Problemnya ialah lampu semua dengan apa? Dengan minyak. So kalau ada orang tepek, tolak sikit, terbakar. Terlanggar sikit, terbakar semua tempat tu. Okay. Sebab itu Kaabah senang terbakar. Dan kalau you nak tahu, seingat saya makam Nabi kat Madinah pun pernah terbakar. So orang tak faham, asal dia terbakar je. Tahu kenapa tak? Sebab dia orang suka letak kain atas tu. Dia bukan batu je tau. Dia ada kiswah dia kan, sebagai tanda respect dia akan macam pakaikan baju untuk Kaabah. Benda-benda tu yang akan bakar. Maka bila bakar, kayu-kayu tu akan terbakar lah sekali. Itulah isu pasal kebakaran. Okay, banyak kali bakar sebenarnya. Alright, so where are we now? Baik yang tak kahwin ya. Tapi zaman sekarang dah settle lah, tak ada isu bakar-bakar dah. Umur Nabi 25
Nabi akan kahwin dengan Khadijah. Dia akan dapat satu hadiah. Hadiahnya manusia juga dari Khadijah, iaitu Zaid ibnu Harithah. Zaid ialah anak angkat Nabi akan datang ni. Sekarang Zaid ialah hamba Nabi sebenarnya. Umur Nabi 25. Ini cerita dia. Zaid punya cerita pula apa tau? Ingat tak saya cakap pasal Qahtani lawan Adnani? Okey, Qahtani original ke tidak? Masya Allah, mahal ni. Adnani half ori, cantik. Good. Tak sia-sia korang duduk sini pagi. Masya Allah. Tak hadir lah, esok tak datang. Nak pandai tu. Qahtani versus Adnani. Benda ni kadang-kadang akan gaduh. Engkau original, engkau orang kampung. Macam ni. Qahtani kan saya kata original. Problemnya dia orang duduk kat orang kampung. Qahtani duduk kat area luar bandar. Sebab dia ori. Logik tak orang ori-ori biasa hujung sikit? Yang tak ori duduk kat bandar. Adnani, contohnya orang Quraisy yang jaga Kaabah. Right? So diorang akan kutuk sama diorang lah. Gaduh, kadang-kadang berperang. Maka adalah satu pasangan suami isteri. Satu lelakinya dari Qahtani, isterinya, wife dia daripada Adnani, senang cakap. Si suami, S dengan wife. Husband lah, H lah. Apa ni? Husband and wife. Husband dia ialah namanya Al-Harithah, ataupun Harithah lah. Harithah dengan wife dia kahwin. Dia orang okey. Satu hari Harithah dapatlah anak, namanya Zaid. Jadi anak ni dengan maknya pergilah kampung dia orang, dekat kampung-kampung Adnani lah. Tiba-tiba Qahtani dekat area mana entah gaduh dengan Adnani. Perang start balik. Tapi kena ingat, sekarang anak si Zaid ni dengan mak dia, bapak dia tempat lain. Bila gaduh kat kampung dia ni, Qahtani dengan Adnani gaduh. Dia ni Adnani kan? Tapi dia ni siapa? Qahtani lah kan? Dia patut dia ikut bapak dia lah kan? Dia Qahtani sebab dia anak bapak dia. Jadi bila Zaid ni budak-budak, mungkin umur 6 tahun gitulah, mungkin 7, duduk kat mak dia kat kampung. Tiba-tiba saudara mak dia yang Adnani ni tengok budak ni jadi sakit hati. Sebab sakit hati dengan family dia yang lain, sepupu sepapat, pakcik-pakcik dia. Maka tangkap dia, nak tunjuk marah. Jahiliah punya marah lah ni. Engkau aku benci, anak engkau aku benci. Kan kita tak benci macam tu. Kita marah dengan dia lah. Anak dia kecil-kecil, apa kita nak pukul kan? Ini jahiliah ni. Dia tangkap anak dia, dia jual dekat pasar sebagai hamba. Colik lah. Mak dia jadi bising lah. Mak dia cari anak dia mana pergi tak tahu. Kemudian baru tahu pakcik-pakcik dia sendiri yang jual dia di pasar. Maka Zaid umur dalam 7 tahun gitu akan dijual di pasar. Waktu yang sama, Khadijah, tak tahulah cerita ni kan, Khadijah akan hantar dia punya sepupu Al-Hakim Ibnu Hizan. Dia kata pergi tolong beli untuk aku satu hamba sekejap. Dia bagi duit. Maka Hakim Ibnu Hizan akan pergi ke pasar, nampak budak ni nampak macam pandai, beli dia. Maka Zaid akan jadi hamba kepada Khadijah. Selang beberapa tahun mungkin Khadijah akan kahwin dengan Nabi, yang kita tahu tu. Maka sebagai hadiah perkahwinan, Khadijah akan bagi hantarannya ialah Zaid. Maka sekarang Zaid tukar tangan kepada Nabi sebagai hamba Nabi SAW. Selang beberapa tahun, Zaid sebagai hamba, okey. Tapi Nabi Muhammad kan, dia kan Nabi Muhammad, hamba dia pun happy betul duduk dengan dia. Hamba dia sangat happy. Selang beberapa tahun, mungkin dah 5-6 tahun lepas ni, masa tu Zaid dah besar sikit, sedang Nabi duduk dekat area-area Madinah, Mekah tu, dekat-dekat Kaabah. Tiba-tiba datang bapak Zaid. Dia dah dapat trace lah, anak dia kena jual, siapa beli kan. Dan bapak dia kan Qahtani. Dia bersyukur betul bila dapat tahu yang jaga Zaid ialah anak Abdul Muttalib. Sebab dia kata dia orang ni orang baik-baik. Sebab Quraisy dia ada bangsa lain, Bani Makhzum, Bani Adi, Bani Sulaim, macam-macam. So bangsa-bangsa yang lain tak adalah reputasi baik macam
Abdul Muttalib punya bangsa ataupun suku kaum. Dia happy betul. Dia kata aku mesti boleh bincang dengan cucu Abdul Muttalib ni, mesti aku boleh dapat balik anak aku. Bukan senang tau kita nak beli balik, sebab dia dah beli, ni aku punya, asal kau nak ambil, gitulah. So bapak dia akan travel dengan adik dia, bapak punya adik lah kiranya. Sekarang ni bapak dengan Pak Cik Zaid akan travel jauh ni, jumpa dengan Nabi SAW. Dia akan cerita kat Nabi apa yang jadi. Dan dia kata, ini dia duit aku dah kumpul dah ni Muhammad, aku nak bayar kat engkau. Tolonglah bagi anak aku. Kau faham lah kan, ni, benda ni bukan aku yang buat, budak orang jahat-jahat ni. Dia anggap Nabi akan cakap, okey ambil duit, ambil anak kau. Tapi Nabi akan buat benda yang lebih tinggi daripada tu. Apa Nabi kata? Simpan duit kau, aku tak nak duit kau. Oh, dia puji Nabi. Dia kata memang kau ni betul-betul keturunan Abdul Muttalib. Sebab dia orang dah dengar cerita macam-macam pasal Abdul Muttalib kan. Betul lah kau memang keturunan Abdul Muttalib. Nabi kata pula kat dia, kau pergi je kat Zaid, kalau dia nak ikut kau, ambil lah. Macam tu yang Nabi cakap. Sebenarnya Nabi ada harapan untuk Zaid cakap tidak kot. Wallahualam. Itu dalam pemikiran Nabi. Wallahualam. Sebab Nabi macam confident Zaid tak akan cakap tidak. Sebab bila bapak dengan uncle dia kata, kau memang baik lah, thank you so much lah kan. Kau boleh bayang betapa happy-nya dia orang, kau ni memang orang mulia lah. Dia akan terus berpaling kat Zaid. Zaid masa tu mungkin dah umur 19 ke apa. Zaid, jom ikut bapak. Ni, kau ingat tak bapak? Zaid kata, aku ingat. Sebab Zaid kan dibuang waktu umur 7-8 tahun. Maknanya dia mungkin dia masih ingat lagi. Ni uncle dia. Aku tahu, jom. Zaid kata apa? Bapak, aku tak nak ikut lah, aku nak duduk kat sini. Bapak dia frust lah, mengamuk lah bapak dia. Engkau ni nak duduk sini sebagai hamba kepada orang kan? Aku datang dari jauh kumpul duit apa semua, mak kau entah apa devastated dah dekat rumah kan. Kau hilang semua, kau boleh kata kau nak duduk sebagai hamba dekat negeri orang. Zaid akan jawab apa tau? Bapak, sebenarnya kan lelaki ni, dia cakap pasal Nabi Muhammad ya, dia jauh lagi besar, jauh lagi baik dia sebut kan, daripada ayah dengan semua pakcik-pakcik yang aku ada ni. Macam lelaki ni lain lah ni. Yang jaga aku selama ni, bapak baru aku lah kan. Walaupun itu ialah master dia tau, tuan dia hamba. Kata dia lain, kata aku nak duduk dengan dia lah, biarlah aku duduk dengan dia. Bapak dia akan nangis, kenapa anakku macam ni, tu tak? Dan Nabi Muhammad akan nampak semua yang berlaku ni. Nabi faham macam mana perasaan bapak dia, betul tak? Nabi akan buat satu benda yang jauh lagi baik. Macam biasa Nabi akan buat benda yang baik. Dia pegang tangan Zaid, dia bawa ke depan Kaabah. Kaabah kan tempat siar raya. Dia akan buat pengumuman, Assalamualaikum, macam itulah kan. Lepas tu Assalamualaikum tak adalah. Dekat dengar aku Muhammad bin Abdullah, daripada hari ini Zaid ibn Harithah, bersaksilah semua orang, aku dah bebaskan dia. Dia bukan hamba aku lagi. Dan daripada hari ini dia jadi anak angkat aku dia. Jadi daripada hari ini dia ialah Zaid ibnu Muhammad. Maknanya daripada hari ini dia ni jadi Bani Quraisy, tahu tak? Zaman dulu kita boleh masuk bangsa orang lain. Ya, macam mana? Sebelum ayat tu, before that lah ni. That's why ada turun ayat tu, ud'uhum li abaihim, macam tu lah ayat dia. Call them with their father's name. Nanti ayat akan turun. Sekarang tak ada ayat-ayat lagi. Nabi belum jadi Nabi. So Nabi masih ikut perangai orang, kebiasaan orang jahiliah. Apa dia? Now he's my son. Start daripada situ, Zaid akan dipanggil ataupun dikenali sebagai Zaid ibn Muhammad. Bapak dia akan jadi apa tu? Tadi nangis kan? Dia akan lap air mata. Dia kata apa? Kalau inilah keadaannya, tak apa, lagi bagus kau duduk dengan orang besar ni. Kira future kau lebih jauh lebih baik lah daripada balik kampung orang biasa-biasa macam mak dengan ayah. Tak apalah, kau hiduplah happy kat sini. Bapak akan balik. Bapak dia akan jadi happy. Sebab apa? Zaid akan jadi keturunan Abdul Muttalib. Faham tak? Orang besar lah ni, respect lah kan. Orang Quraisy tiba-tiba, tak apalah kau duduk sini, kami balik. Maka Zaid akan jadi Zaid ibnu Muhammad for many years. Ibnu Umar akan cerita, kau tak silap Ibnu Umar ke Ibnu Abbas? Ibnu Umar how many years lepas tu dia akan cerita?
Bayangkan benda ni berlaku kat sini tau. Umur Nabi 35, betul ke? Ke 25? 25 Itu lah 25, dekat 30. Katakan 30 lah. Okay, sebab 25 baru dapat Zaid. Lebih kurang lah, katakanlah 40 lah. Tahun 5 Hijrah, kat sini baru akan turun ayat Quran. Seorang lelaki tak boleh dia berbinkan orang lain, kena bin bapak dia aja. Barulah Zaid akan settlekan. Zaid sekarang bukan bin Muhammad bin Harizah balik. Sebab Nabi akan buat satu perkara, iaitu apa? Kahwin dengan isteri Zaid. Orang Arab akan jadi sawan. Sebab mana boleh kahwin dengan menantu kau? Bekas menantu tak boleh. Orang Arab berjahiliah pun ada peraturan tu. Menantu is menantu. So ni anak kau, menantu kau. Sekarang ni anak kau dah ceraikan dia, mana boleh kau kahwin dengan dia? Itu macam anak. Orang Arab jahiliah dah ada dah tu. So Allah nak cuba hapuskan tradisi atau undang-undang lama ni, iaitu anak angkat ialah anak betul. Sebab tu Allah akan paksa Nabi kahwin dengan Zainab binti Jahash, iaitu bekas isteri Nabi, bekas isteri Zaid. Boleh follow tak? Jadi tahun ini dia akan berlaku ni. Surah tu turun. Dan Ibnu Umar akan cakap, Ibnu Umar kan, dia akan cakap, kami tak tahu pun sebenarnya Zaid ni bukan anak Nabi. Selama ni kita ingat memang anak Nabi lah. Sekarang baru tahu, ya Allah, rupanya dia dulu ni anak orang lain. Maknanya Nabi layan Zaid, anak angkat dia, macam anak dia. Sampai sahabat-sahabat yang muda tak tahu pun sejarah ni. Sahabat yang tua-tua tahu, mungkin Abu Bakar, Umar tahu. Tapi yang muda-muda, Ibnu Umar kan anak kepada sahabat, dia tak tahu pun sejarah ni. Nak ceritanya lah betapa Nabi menjaga sallallahu alaihi wasallam. Baik, saya nak minta kebenaran. Okey tak kalau kita habis pukul 5 kemudian kita solat kat sini, mungkin ada minum petang ke apa, lepas tu kita balik, boleh Pukul 5 habis, lagi 10 minit je, boleh ke jam tu salah? Betul lah tu. Bismillah. Itu cerita Zaid ibnu Harithah. The only man, sahabat Nabi yang disebut namanya dalam Al-Quran siapa? Satu je sahabat Nabi. Abu Bakar, Umar, Osman, Ali, banyak kan? Mus'ab bin Umar apa semua. Saya nak tanya, dalam Quran Allah ada sebut satu je nama sahabat secara bernama. Siapakah orangnya? Satu je nama sahabat Nabi yang Allah sebut dalam Quran. Allah tak pernah sebut satu pun nama sahabat sebenarnya, kecuali satu orang. Tak ada. No. Abu Bakar pun bukan. Patutnya Abu Bakar kan? Tak. Zaid ibnu Harisah. Dalam surah apa? Al-Ahzab. Dia surah ke-33 ayat 37. Yes. Apabila Zaid sudah selesai dengan Zainab tu kan, dia tak sebutlah Zainab, dia kata apabila selesai sudah Zaid dengan wife dia. Gitulah. Allah sebut Zaid. Just for your information lah. Sebab tu nama Zaid tu sangat famous zaman sekarang. Sebab Allah pun sebut nama Zaid. Dan kalau you nak tahu kan, semua buku bahasa Arab, hampir semua buku bahasa Arab mesti ada Zaid. Daraba Zaid, Jalasa Zaid. Tahu tak? Zaid, nama tu mesti ada dalam buku. Kan ada pilihan Muhammad, Abdullah, tapi Zaid wajib ada. Contoh ayat mesti ada Zaid. Zaidan, Zaidun, Zaidin. Wajib ada Zaid. Sampai ada satu ulama bahasa Arab, mesti ada qala Zaid. Siapa belajar bahasa Arab, ada tak Zaid dalam buku-buku korang? Mungkin tak perasan korang You perasan, I perasan. Sampai satu syekh ni, dia kata, dalam buku aku ni tak ada Zaid, katanya. Dia macam menyampah. Semua anak guna Zaid. Dia macam menyampah, kata. Dan kalau kau nak tahu, dalam buku aku ni aku dah bunuh dah Zaid. Dia tak kata Zaid itu, dia cuba Zaid biasa tu lah. Kalau yang Melayu punya bangsanya Ali kan? Ali mesti ada Ali. Fatimah mesti ada, katalah Ali. So Ali Abu mesti ada.
Arabic. Kita belajar bahasa Melayu kan, kalau buat dalam cerita-cerita tu kita sebut Ali ni. Ali memang nama yang very famous dalam buku-buku kita, betul. Walaupun Melayu, betul. Dan sebab kita ada, memanglah Ahlul Bait tu dia punya kedudukan lain sikit daripada sahabat-sahabat biasa. Itu kita setuju betul sangat, ya. Dan jalur agama yang sampai kat kita, jalur yang pro Ali, anti Muawiyah. Sebab tu dalam sejarah-sejarah kita, kalau tengok sejarah form 6 apa, saya baru je bincang dengan Brother Syukri itu semalam tadi. Kalau kita buka buku pengajian sejarah Islam apa Muawiyah orang yang gila kuasa disebut. Open cakap. Padahal dia sahabat Nabi. Mana boleh kau selamba cakap Muawiyah gila kuasa, penipu, Amru ibnu Al-As dia licik, dia berjaya kona lah, dia berjaya menipu majlis tahkim. Pernah dengar tak cerita ni? Sebab dia, kita jalur agama yang sampai kat kita ialah jalur pro Ali ataupun pro Ahlul Bait dan anti Muawiyah lah. Sebab itu kacipnya mesti Fatimah, tongkatnya mesti tongkat Ali. Faham tak? Kenapa Fatimah dan Ali? Tak ada nama perempuan lain ke? Kenapa tidak Zainab dan Khadijah? Sekarang baru Ustaz, tudung yang buat khusyuk tu tudung apa? Tudung Khadijah. Adalah perubahan sikit, dah tak Fatimah sangat. Allahu Akbar. Okey. Itulah cerita lebih kurang pasal Zaid. Saya nak cerita pasal Syekh tu. Dia kata dalam buku aku dah bunuh Zaid, katanya. Main dalam buku aku tak akan jumpa Zaid. Nama berlambat-lambat duk Zaid siapa? Gitulah. Dia stres. Dan aku harap Zaid tak bangun-bangun dah. Dia nak buat lawak lah. Lawak dia ialah Zaid punya nama tu terlalu berlambat-lambat dalam semua buku. Dalam buku aku dah kuburkan dia. Aku harap dia tak bangun dah. Sebab semua buku ada Zaid lah. Nak cakap famous ni nama tu lah. Dia lawak tau. Janganlah anggap dia benci dengan Zaid ibn Harisah. Dia tengah cakap pasal nama tu. Wallahualam. Okeylah, ada soalan tak? Kita ambil beberapa soalan lah sebelum kita balik. Cukup lah kot. Kita berhenti kat situ. Esok InsyaAllah besok wahyu pertama. Esok wahyu pertama. Okey, Iqra. Yes. Ya puan. Bagi orang lain ya. Okey. Apa ni? Sister tanya, kenapa mak Nabi sendiri tak susukan Nabi? Kenapa nak upah orang dan hantar ke tempat yang jauh? Jauh juga sebenarnya. At least 10 km, 20 lah. Jawapan dia ialah ini memang budaya Quraisy. Dia orang anggap sebab kalau Aminah yang susukan dia kena duduk kat Mekah. Boleh jadi dia dah susukan pun, tapi nak susukan 2 tahun, setahun, dia tak nak. Sebab anak dia tak elok duduk kat Mekah. Ada beberapa faktor yang saya boleh ingat 3 kot. Nombor 1, faktor kesihatan. Bandar lebih kotor daripada kampung. Dari segi kuman macam-macam kan. Manusia kan datang kat Mekah ramai-ramai jenis-jenis orang. Tapi kampung diorang je kan. Nombor 2, bahasa. Budak ni kalau tumbuh kat kampung, bahasa dia pure, bahasa Arab yang fusha. Bahasa Arab dekat town, bahasa Arab rojak. Zaman tu lagi dah rosak dah bahasa. Sebab apa? Campur, orang Yaman datang, orang ni datang. So bahasa tu tak apa-apa lah sikit. Dan memang pun KL punya bahasa berbanding dengan bahasa kat kampung-kampung kan pure sikit. Kalau kampung kat belah-belah Selangor kan, dia masih Selangor punya bahasa, standard lagi. Tapi kalau KL tak apa-apa dah pendek-pendek dah. Aktiviti punya ejaan pun tak apa-apa, activity dah. Kan? Okey, gitulah, kita lebih kurang lah. Bahasa akan. Dan itu 2 sebab yang saya boleh ingat lah. Satu penyakit saya sebut tadi, satu lagi bahasa. So diorang suka anak diorang awal-awal start tumbuh itu dekat kampung-kampung. Saya cakap kat you kenapa antaranya bahasa Arab ni dia ada kebanggaan. Dipanggil lughatul dad. The lughah of dad. Tahu tak dad nak sebut bukan senang? Dad.
Kan dia tebal. Hampir tak ada bahasa lain yang ada dot, tahu tak? Dot tu susah tau. Tak ada bahasa Perancis, Jerman tak ada dot kot. Jepun confirm tak ada. Saya pernah belajar Jepun. Siapa pernah belajar bahasa lain? Ada dot tak? Bahasa Arab dia bangga dengan dot dia. Tapi problemnya ialah, kalau you tak belajar dari kecil, you punya dot akan bunyi macam orang luar. Sama je macam orang Kelantan membesarnya kat KL. Dengar biasa-biasa, dengar lebih kurang bapak mak dia cakap borak-borak. Dia takkan sama dengan duduk betul-betul dekat Pasir Putih Kelantan tu. Betul-betul Kota Baru, takkan sama punya. Dia mesti ada bunyi lain kata, ni lain macam ni campur KL ni. Gitulah, tak ori lah. Dengan berbanding dengan budak yang dari kecil kat Kelantan, Kota Baru katakan, bila umur dia 20 ataupun umur dia 15, baru dia travel ke KL, masih pure lagi bahasa dia. Sebab inilah diorang suka hantar ke kampung lah, untuk dia besar dalam 2 tahun 3 tahun dengan harapan dia biasa sebut benda-benda yang huruf-huruf yang susah nak sebut oleh orang lain lah. Boleh ya? So I hope that answers lah. Itu ulama punya pendapat lah, kenapa dia. Okay, wallahualam. Ada soalan-soalan 1-2 lagi? Kita boleh balik dah. Allah, hujan lah, sorry lah. Ahlul Bait maksudnya the people of the house. Bait maksudnya house. Ahlu maksudnya the people of lah. Keturunan Nabi maknanya Nabi kan kahwinkan Fatimah dengan Ali. Jadi mereka akan dapat anak Hasan dan Husain. Dan Nabi kan ada pakcik nama Abbas. Dan Abbas akan ada anak-anak isteri dia, Ibnu Abbas dan family dia. Ini semua ni diorang panggil Ahlul Bait secara umum. Sampai sekarang ada lagi Ahlul Bait. Dan kalau sepatutnya lah orang yang panggil diri mereka Said dan Sharifah tu, sepatutnya mereka boleh trace lineage sampai ke Nabi SAW. Kecuali orang yang main-main letak Said lah. Macam saya tak ada benda, tiba-tiba anak saya Said. Itu Said tipu. Dia panggil Said Jumaat. Said. Habib ni bukan title tu sebenarnya. Sebenarnya Said dan Sharifah, ini bahasa Arab. Said maksudnya master, boss. Ya, macam mana? Said dan Sharifah dia bahasa Arab. Said maksudnya tuan, Sharifah maksudnya daripada perkataan syarif, maksudnya mulia, yang dimuliakan gitu, ataupun yang mulia lah. Ni bukan nama tau, tapi dia panggilan orang kepada mereka, tapi akhirnya jadi nama doang. Nama apa? Saya Sayyid Jafri kan? Sebenarnya tak, sepatutnya orang yang panggil ya Sayyidi, faham tak? Wahai tuan kami, sebab tuan aku, sebab dia kau keturunan Nabi. Maknanya ada sebahagian dari DNA kau, DNA Nabi, tahu tak? Kan mahal tu, walaupun 1000 tahun dah. Tapi sebahagian dari Nabi yang bawa cahaya daripada orang gelap. Sebab itu kita Islam macam ni, kita bersih, kita baik, apa-apa, daripada neraka kita nak masuk ke syurga ni. Orang itu punya darah ada kat engkau, mahal tak? Masya Allah. So Nabi memang suruh kita respect keturunan dia, memang ada. Dan ada hukum lain untuk Ahlul Bait. Pernah dengar? Hukum lain antaranya ialah tak boleh terima zakat dan sedekah. Sebab zakat dan sedekah dikira duit-duit yang lebihan, tak sesuai untuk mereka. Hadiah tak apa, hadiah is just satu orang yang nak bagi hadiah kat dia, tak apa. Tapi daripada negara punya zakat Baitul Mal tu tak sesuai untuk bagi kepada Ahlul Bait. So biasanya kerajaan dulu dia akan bagi pencen kepada Ahlul Bait. Macam pencen, setiap bulan ada duit bagi dia orang. Sebab atas dasar respect dan jaga keturunan Nabi. Tapi problemnya keturunan Nabi dah beribu pula dah sekarang kan. Yalah, 1400 tahun. Maka kerajaan pun dah tak sempat dah lah nak jaga semua Ahlul Bait. Tambahan pula ramai sangat yang mengaku tapi tak ada bukti. Engkau Said, aku Sharifah, main berasal aja kan. Orang dah tak tahu dah kan? Muka dah tak ada Arab langsung dah kan? Muka dah pure India, tapi mana datangnya Said kau? Hari tu saya mengajar kat surau, kat masjid, dekat Masjid Cina. Masjid ni namanya Masjid Cina sebab dia punya dia punya inilah, kat Ipoh ada tu Masjid Cina. Saya mengajar pasal ni sikit, saya sebut pasal Sharifah ni. Ada tu pakcik kata, aku pergi Mekah, ada seorang driver tu muka sangat India, Pakistan gitulah.
Bila saya tanya, dia kata dia keturunan Nabi. Boleh ke? Katanya. Memang semua orang mula tanya soalan ni. Mana Arab kau? Sebab Nabi kau orang Arab. Setitik Arab pun tak ada kat muka kau. Dah cair sangat lah tu kan. Dah cair sangat lah. 1000 tahun dah. Kahwin Cina tu, kahwin India tu, kahwin Vietnam tu kan. Habislah Arab dia. Wallahualam. Itulah kot jawapan dia. Alright. Dia simpan. Dia simpan salasilah. Yang ori dia ada buku. Dia ada buku. Dia lah boleh cakap keturunan dia sampai 30 ke atas. Dia boleh. Kita je tak boleh. Sebab dia jaga keturunan dia. Engkau anak siapa? Dia ada macam directory tau. Bila nak lahir satu anak, dia akan tambah salasilahnya. Nanti anak tu dia akan photostat ni, dia akan bagi kat anak pula simpan. Dia simpan, ada buku dia. Okey. Menarik kan? Menarik, masya-Allah. Menarik. Okey, wallahu alam. Okey, cukup kot Kita terima kasih atas kesabaran untuk duduk. Semoga Allah jumpakan kita lah besok ya. Dan kita dalam kelas ni, kita memang, saya tak kata galakkan lah, tapi kita benarkan untuk makan, minum semua. Bawa je biskut-biskut kat luar tu kan, ada biskut dalam tin besar-besar tu. Saya rasa kita tak ditunjukkan betul-betul. Saya akan tunjuk besok di mana biskut apa semua ni. Ada kopi, ada teh semua kan. Yang penting jangan stres je lah. Kelas ni kena relax, kita nak belajar. Tak faham boleh tanya gitulah kan. Kita nak jadikan dia lain daripada masjid dan surau. Sebab set-set akak-akak ni, set-set perempuan biasa duduk belakang kan. Korang memang tak ada chance tanya soalan biasanya, rasa nak. Kecuali memang itu kuliah muslimat. Sebab muslimat kan duduk belakang, malu kan angkat tangan nak jerit betul. Ustaz, apa maksudnya yang ustaz cakap tadi? Kan malu. Akhirnya kita kuburkan saja hasrat nak tanya soalan. Jadi kelas macam ni lah ada chance. Tanya je habis-habis. Kita buka buku, kita baca balik. Salah-salah lah, tak apa. Wallahu alam. Thank you so much. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.